Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan kajian kami mengenai pembelajaran dan pengajaran abad ke-21 yang bertajuk Tahap Kefahaman Pelajar UKM tentang konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Sebelum itu, suka untuk saya memperkenalkan dahulu ahli-ahli Kumpulan 5. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang ahli. Yang pertama ialah Syamil Hakim bin Ahmad Sukri. Yang kedua Muhammad Faris bin Zamri. Yang ketiga saya Abdul Aziz bin Muhammad Yuswardi. Yang keempat Zul Izzat Iqbal bin Zulkifli. Dan yang terakhir ialah Muhammad Izam bin Abang Akwani. Pendahuluan. Yang pertama, kesan perkembangan teknologi dan inovasi dalam pendidikan. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam kemajuan global bukan sahaja memberi kesan positif dari sudut ekonomi, malah termasuklah juga dari sudut pendidikan. Elemen teknologi dan inovasi dalam pendidikan telah membuka ruang kepada para tenaga pengajar dan para pelajar untuk lebih cekap dan maju dari sudut pendidikan. Hal ini kerana kemajuan pendidikan bukanlah dilihat dari segi ilmu sahaja, namun dilihat dari segi fizikal, rohani dan emosi para pendidik, terutamanya para pelajar, agar dapat melahirkan generasi berintelektual. Yang kedua, pelan pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan telah memperkenalkan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 bagi mencapai objektif utama PDP yang berkesan. Oleh itu, yang ketiga, pendedahan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini telah dirasai oleh para pelajar, terutamanya golongan para siswaza. Maka kajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tahap kepahaman mereka mengenai pengajaran dan pembelajaran abad ke-21, khususnya kepada para siswazah dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyertaan masalah yang terdapat dalam kajian ini ialah tahap kepahaman pelajar mengenai konsep pembelajaran abad ke-21 yang kurang, menyebabkan pelajar tidak faham gaya pembelajaran yang terkini. Maka hal ini menyebabkan mereka sukar mengadaptasikan diri dalam kaedah PDP ala baru yang sejajar dengan dasar pendidikan kebangsaan, iaitu untuk membangunkan modal insan berteraskan kemahiran, terutamanya pendedahan kepada para siswaza. Hal ini kerana gaya pembelajaran masa kini bukan sahaja berteraskan gaya pembelajaran fizikal, akan tetapi secara maya juga secara hybrid. Sekiranya tahap kepahaman pelajar mengenai konsep ini tercapai dengan cemerlangnya, maka tidak mustahil untuk objektif pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 ini akan tercapai. Tujuan kajian kami ini dijalankan adalah untuk mengetahui tahap kefahaman para siswaza berkaitan arus pembelajaran abad ini. Untuk mengetahui tahap kefahaman mereka, kami telah pun menyediakan borang kaji selidik melalui platform Google Forms yang kami edarkan kepada para responden. Seterusnya kita beralih pula kepada objektif kajian. Dalam kajian kami ini terdapat 3 objektif, iaitu yang pertama, untuk mengenal pasti tahap kefahaman para siswaza berkenaan konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kefahaman para siswaza berkenaan ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Dan yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman para siswaza berkenaan kelebihan dan pengajaran pembelajaran abad ke-21. Kaedah kajian. Kajian ini membentuk kajian tinjauan atau survei yang merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang dipungut melalui soal selidik. Sampel yang digunakan di dalam kajian ini adalah seramai 41 responden yang merupakan pelajar-pelajar UKM pada tahap pengajian prasiswa dan prasiswazah dan pascasiswazah, serta dalam lingkungan umur 18 hingga 21 tahun ke atas. Borang soal selidik yang telah disebarkan mempunyai 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Bahagian A mengandungi maklumat diri responden, manakala bahagian B
bahagian C dan bahagian D mengandungi penyataan-penyataan dan soalan-soalan yang diperlukan bagi memenuhi objektif kajian. Bahagian B merupakan soalan berkenaan konsep pengajaran abad ke-21 iaitu PAK 21. Bahagian C pula adalah mengenai ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dan bahagian terakhir adalah berkenaan kelebihan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Data yang diperoleh akan dipersembahkan dalam bentuk bar graf, peratusan, frekuensi dan kekerapan yang dihasilkan melalui Microsoft Excel beserta analisis. Baiklah, seterusnya adalah dapatan kajian di mana bahagian A adalah maklumat diri responden. Berdasarkan carta PAI 1, seramai 23 orang responden perempuan iaitu sebanyak 56.1% dan 18 responden lelaki iaitu 43.9% telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Carta PAI ini juga menunjukkan bilangan responden yang perempuan lebih ramai daripada bilangan responden lelaki. Berdasarkan carta PAI 2 pula, seramai 27 orang responden sedang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah dan asasi iaitu sebanyak 65.9% dan seramai 14 orang responden pula iaitu sebanyak 34.1% merupakan pelajar pasca siswazah yang telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Berdasarkan graf bar 1, seramai 7 orang responden yang berumur lingkungan 18 hingga 20 tahun iaitu sebanyak 17.1% dan 34 orang responden yang berumur lingkungan 21 tahun dan ke atas iaitu sebanyak 82.9% telah mengambil bahagian dalam kajian ini. Untuk bahagian B pula iaitu berkenaan konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Berdasarkan graf bar 2, separuh daripada bilangan responden iaitu sebanyak 34 orang bersamaan dengan 82.9% menyatakan pendapat benar, diikuti dengan responden yang menyatakan pendapat tidak pasti iaitu seramai 6 orang bersamaan dengan 14.6%. Lalu diikuti pula oleh responden yang menandakan kolom tidak benar seramai 2 orang bersamaan dengan 4.9%. Yang ketiga adalah berkenaan ciri-ciri pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Seramai 37 orang bersamaan 90.2% membenarkan pernyataan tersebut iaitu pernyataan berkenaan dengan graf bar 3 pemikiran aras tinggi kebat. Manakala 4 responden pula iaitu sebanyak 9.8% menyatakan ketidakpastian mereka dan tiada responden yang tidak bersetuju berkenaan pemikiran aras tinggi sebagai salah satu ciri pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Dan yang terakhir adalah berkenaan kelebihan dan kelemahan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Majoriti daripada responden iaitu sebanyak 36 orang bersamaan dengan 87.8% bersetuju bahawa pembelajaran abad ke-21 ini meningkatkan daya pemikiran kritis seseorang pelajar. Tetapi sebanyak 4 responden pula iaitu sebanyak 9.8% tidak pasti dan hanya satu responden saja iaitu 2.4% yang tidak bersetuju. Untuk graf bar 5 pula, melebihi separuh dari responden iaitu sebanyak 21 responden iaitu dengan peratus 51.2% tidak pasti akan pernyataan bahawa pembelajaran abad ke-21 sukar diaplikasikan oleh guru veteran. Jumlah responden yang sama pula dapat dilihat bagi responden yang bersetuju dan tidak bersetuju iaitu sebanyak 10 responden dengan peratus 24.4% masing-masing. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya, saya Faris akan membentangkan tentang perbincangan kajian. Sesi pembelajaran dan pengajaran abad yang ke-21 ini diaplikasikan bagi mendidik generasi muda melalui kaedah, ilmu pengetahuan dan tujuan pembelajaran yang lebih informatif dan menarik minat. Ini adalah untuk mempersiapkan golongan muda dengan industri pekerjaan yang semakin mencabar. Praktik pembelajaran yang baru ini adalah lebih efektif dan berkesan dari segi logik induktif maupun didaktif. Di samping itu,
Generasi muda juga bersetuju bahawa pembelajaran secara atas talian ini adalah berkesan bagi memahami ilmu yang diajar. Ini dapat dibuktikan melalui hasil kaji selidik yang menunjukkan keberkesanan penggunaan pembelajaran dalam talian berada pada tahap yang tinggi dan halangan yang dihadapi berada pada tahap yang sederhana. Tambahan pula, COVID-19 juga memainkan peranan dalam aplikasi pembelajaran atas talian di peringkat sekolah maupun institusi pengajian tinggi. Selain itu, kaedah pembelajaran dan pengajaran abad yang ke-21 ini juga membantu mereka dalam menambah baik elemen komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreatif serta aplikasi nilai murni dan etika dalam diri mereka. Pendidikan zaman kini juga sudah mula untuk memfokuskan pelajar untuk lebih berfikiran secara kritis dalam sesi pembelajaran yang dihadapi serta dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Seterusnya, bagi cadangan kajian, bagi mengenal pasti tahap kefahaman para pelajar UKM tentang konsep pengajaran dan pembelajaran abad yang ke-21, kumpulan kami telah menjalankan kaji selidik bagi mengetahui pandangan responden. Selain itu, semua pihak juga memainkan peranan yang penting dalam mendidik masyarakat zaman kini mengenai kepentingan aplikasi konsep pembelajaran abad yang ke-21. Pelbagai pihak juga memainkan peranan dalam menyampaikan mesej kebaikan dan manfaat pembelajaran abad yang ke-21 melalui kempen maupun media sosial. Akhir sekali, tenaga pengajar juga memainkan peranan dalam berusaha untuk menarik minat pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan yang diajar. Kaedah pembelajaran secara infografik yang lebih informatif, video yang interaktif serta interaksi dua hala antara mereka dengan pelajar juga adalah penting. Pelajar akan mengaplikasikan kemahiran yang diterapkan itu dalam urusan kehidupan yang lain seperti pengurusan masa, keseimbangan antara belajar dan bersosial serta lain-lain. Setelah menjalankan kajian ini, kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah tahap kefahaman para siswazah mengenai konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 adalah tinggi. Mereka dapat mengenal pasti konsep, ciri-ciri serta kelebihan pengajaran dan pembelajaran abad ke-21 dengan baik. Oleh itu, tidak dinafikan keberkesanan kaedah alah baru ini meningkatkan nilai prestasi para pengajar serta pelajar dengan lebih cemerlang di masa akan datang. Dengan itu berakhirlah sudah sesi pembentangan kumpulan kami mengenai tahap kefahaman pelajar UKM terhadap konsep pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Kami ingin memohon maaf atas segala kekurangan dalam sesi pembentangan ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu adalah kelemahan diri kami. Kami akhiri sesi pembentangan ini dengan ucapan ribuan terima kasih kerana menonton video pembentangan kami ini. Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat dan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.